cakap fikrah Datuk Mufti. Datuk macam mana Datuk melihat fenomena ni sebenarnya tu? Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada hadapi masalah kepada orang-orang Islam awam ni. Kerana mereka ni apabila mempelajari Islam, mereka tak mempelajari al-kulliyat al-ammah, al-qawaid al-ammah Islam, kaedah-kaedah umum Islam. Allah ni Tuhan Maha Adil. Dia yang menciptakan kita dan dia memberikan keadilan kepada hamba-hambanya. Kita tak pilih nasab. Kalau boleh pilih nasab, semua kita nak jadi keturunan Nabi. Kita tak pilih. Luar kawalan. Jadi manusia yang menjadi nasab dan Nabi ni dan mana-mana ialah itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala pada dia. Jadi itu kurniaan dia. Jadi bukan kejadian nasab itu sendiri bukan pilihan. Itu kurniaan Allah. Kalau Allah menilai manusia hanya berdasar pada nasab, nanya kita. Pasal kita tak pilih yang itu. Itu dahulu kita kena faham. Dan apabila kita faham hal itu, kita kena faham juga bahawa manusia yang mulia di sisi Allah, macam Quran kata, inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Itu kaedah yang Allah Subhanahu Wa Taala letak supaya kita tak fras. Kalau tidak, aku nanya kalau hang untung jadi keluarga Nabi, aku dah Tuhan tak pilih. Mana aci macam tu. Jadi, supaya kita tidak rasa hal itu. Maha adilnya Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian Allah jadikan dalam semua. Tadi Dr. Rozami baca hadis yang Nabi kata man batta'a bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu. Dalam sebahagian riwayat man abta'a bihi, kan. Siapa yang nasab dia amalan dia slow, amalan dia tak memberansangkan, nasabnya tak boleh mengangkat dia. Bahkan sejarah Islam, sejarah manusia Allah buktikan lebih dahsyat daripada tu. Nabi Nuh alaihi salam. Anak dia. Dia kata, faqala rabbi innahu innabni min ahli. Ya Allah, ni anak aku di kalangan keluarga aku. Daripada keluarga aku. Wa inna wa'dakal haq. Sesungguhnya janjimu benar. Wa anta ahkamul hakimin. Tapi Allah kata apa? Innahu laysa min ahli. Innahu amalun ghairu salih. Dia bukan anakmu. Dia bukan dekat amalan salih. Jadi Allah kata, itu artinya anak Nabi sendiri pun tidak memberi manfaat. Walaupun sebahagian cuba riwayat, sebahagian tafsirkan dia ni sebenarnya bini dia berzina dengan orang lain. Sebenarnya itu bukan mustahil lah. Kata Ibn Abbas, Allah lebih cemburu untuk menjadikan nabinya tidur dengan penzina. Jadi maksudnya, tapi apa pun menunjukkan anak itu tidak dapat untuk mengangkatnya. Maksudnya ketua bapa dia tak dapat untuk mengangkatnya. Bapa Nabi Ibrahim alaihissalam, kan? Azar. Juga. Walaupun cuba untuk dikatakan bukan bapak dia. Cuba dikatakan pak saudara dia. Cuba dikiaskan dengan Abu Talib dan seumpamanya, kan. Tapi bahkan dia cuba beristighfar untuk pak saudara, tapi tak diterima. Kan. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Ketika Ibrahim kata pada bapanya Azar. Ini semua contoh, dan kita akan pergi nanti contoh-contoh yang lain. Ada isteri Nabi. Isteri Nuh, isteri Lut. Kalau kita ikut kaedah, kalau kita faham hal ini, nasab semata-mata tidak mengangkat manusia. Tapi yang mengangkat apa? Apabila amalan soleh dicampur dengan nasab yang baik. Itu. Dia simple saja untuk kita faham alil baik ni. Macam ni. Kalau kita suka pada kawan kita, sayang pada kawan kita, kita sayang sungguh pada dia. Lepas tu dia mati. Kita jumpa anak dia. Dia perkenal, saya ni anak kawan baik ustaz. Ya ke? Kita sayang semua kawan. Mustahil kata, bapa hang aku suka tapi hang aku meluat. Dia mustahil lah. Tak masuk lah. Tak masuk akal lah. Artinya kita tak suka betul. Sangat-sangat. Tak begitu suka pada bapa dia lah. Tapi bila kita betul-betul sayang kepada Nabi, tentulah zuriat Nabi kita sayang. Itu logik dia. Mustahil. Kerana manusia macam tu lah. Bila kita sayang kat ayah dia, tengok anak dia mai, jumpa, kita sayang kat anak dia. Dan itulah, kalau kita sayang, benci kat anak dia, sedangkan kita tahu ini anak kepada orang yang kita sayang, kita boleh tahu bahawa sayang kita pada pak dia tu tak betul. Itu asasnya. Itu asasnya kenapa logiknya kita sayang keluarga Nabi. Sebab kita cinta Nabi. Sayang. Tapi kalau kita jumpa satu anak kawan kita ni orang soleh. Jumpa anak dia tak betul. Tak macam kita tahan ni awak tak jadi macam pak.
Kan kau kenapa tak jadi macam bapakmu? Kan bapakmu sekian mengajar begini-begini. Kemudian setelah kita tahu kemanusiaan yang Allah cipta dalam diri kita, baru kita datang pada dalil. Dan dalil juga menunjukkan Nabi suruh kita cinta keluarganya. Azkurukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kamu dengan nama Allah tentang kaum keluarga aku kan. Kemudian ada ayat innama yuridullah liyuthiba ankum rijsa ahlil bait yutahhirukum tathira. Cuma kita nak bahas pula siapa dia ahlul bait ni. Ini pun mungkin lagi kita kena bincang siapa ahlul bait ni. Kan? Sekarang ni ahlul bait ni ahlul bait yang cuba diangkat, kita tak ada masalah mengangkat anak keluarga Ali, anak-anak Fatimah dan Ali, memang itu pun ahlul bait. Tetapi mengangkat dalam istilah umum ni panggil ashabul kisah ataupun orang-orang yang yang mana Nabi letakkan kisah selendang tu di atas mereka ni yang terdiri daripada ahlul kisah ni, iaitu Fatimah, Ali, Hasan dan Husain. Syiah dia tarkiskan, dia fokuskan pada mereka ni saja. Tapi Syiah kita pun nampak kadang-kadang macam nak jadi macam tu. Sedangkan Ahlul Bait ni dia rangkumi banyak. Dia merangkumi isteri-isteri Nabi. Ahlul Bait. Dia merangkumi Ali tentu dah. Kemudian bila ditanya Imran bin Husain tanya Zaid bin Arqam, dia sebut Alu Ali, lagi Alu Aqil, Alu Ja'far, Alu Abbas, kan? Kemudian Banu Hashim, mereka yang hurimu as-sadaqat alaihim. Mereka yang diharamkan sedekah. Mereka Ahlul Bait. Dan kita tengok praktik Nabi masa hayat Nabi. Ali, keturunan Ali ni dahlah keturunan Bani Hashim, menantu Nabi, kahwin dengan anak Nabi sayang, daripada anak dia tu yang diangkat. Tapi Nabi, bila Nabi nak wafat, Nabi tak suruh Ali dia khalifah. Nabi suruh muru Abu Bakr wal yusalli bin nas. Suruh Abu Bakar dia sembahyang. Dan Ali dia tak melebihkan. Bukan maksud kita tak muliakan Ali. Semasa zaman apabila Ali tak ada, apabila Abu Bakar tak ada, para sahabat tak pergi pada Ali dulu. Mereka pergi pada Umar. Umar sendiri kalau dia masa dia ditikam, dia teringat siapa? Abu Ubaidah. Maksudnya bukan meminggirkan Ali, tetapi hulu ni tak ada. Hulu yang macam sedang diangkat ni, unsur ni ada naz'atut tasyayyu'. Ada pengaruh kesyiahan. Saya bukan kata daripada Syiah, tapi naz'ah tu, bau tu ada. Seolah-olah nak fokus pada satu, dan seolah-olah kalau hang ulama' terang mana pun tak apa nak jadi, hang kena keluarga Nabi. Kemudian dah hang keluarga Nabi, dia nak angkat benda-benda macam lain. Dia nak angkat bab karamat, bab ajaib, bab benda besar, kesucian. Ini yang kita susah hati. Bab nak sayang keluarga Nabi tak payah hajak. Yani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Daripada kecil memang kita baca dengan penuh rasa kasih sayang kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang tak ada ilmu pun, tapi kalau mengaku keluarga Nabi diangkat juga seakan kan, dikupas-kupas udangnya. Itu yang kita tak tahu siapa nak kupas udang kita ni. Kita ada udang ni tapi tak tahu siapa. Man da'a qauman laisa lahu fihim falyatabawa maq'adahu. Yani soal nasab yang palsu. Nasab maksud siapa yang mendakwa nasab yang palsu, dia siap tempat duduk dalam neraka.